Minggu kedua Liga Sepak Takraw STL, tampak pasukan KL Thunders perlu merencanakan strategi baru apabila mengalami kekalahan mengejutkan pada minggu pertama. Dan bersama saya adalah jurulatih KL Thunders Rashidi Nordin untuk membincangkan persiapan KL Thunders untuk minggu ini. Coach, minggu yang cukup getir, akan berhadapan dengan 3 pasukan untuk 3 hari berturut-turut, bermula dengan pasukan Penang Black Panthers, Perak Bison dan seterusnya pasukan meningkat naik Selangor Piston. Apa strategi KL Thunders? So untuk minggu pertama memang dari segi persembahan pasukan KL Thunder ada sedikit bermula dengan perlahan. Bermulanya dengan perlawanan dengan Bomber Fighter, walaupun KL Thunder menang, tetapi dari segi persembahan agak sederhana. So untuk hari kedua apabila bertemu dengan ATM Guardians, so rentak permainan tu ada sedikit meningkat, namun kekuatan yang ada kepada ATM Guardian pada hari tersebut membuatkan ATM Guardian menang. So di situ selepas perlawanan kami ada buat postmortem, kami ada buat perbincangan. So apa yang harus kami perbaiki untuk kami mempersiapkan menghadapi perlawanan minggu kedua ini. Menjelang saingan hujung minggu ni akan ada rombakan besar-besaran dari segi trio pasukan bagi mengelakkan strategi KL Thunders dibaca lawan? Dari segi rombakan besar-besaran tu saya lihat tak perlu kita rombak secara besar-besaran. So kita maintain apa yang ada, namun kita kenal pasti kelemahan. Itu yang utama yang perlu kita atasi supaya simple mistake yang kita lakukan sebelum ini tidak berulang kembali. Dan mungkin jangkaan coach, terutamanya Penang Black Panthers, bekas pasukan Syai Rosdi, dengan kekuatan Zarif Marikan dan sebagainya, jangkaan coach untuk perlawanan pertama pada hari Jumaat. Saya menjangkakan persaingan ataupun tentangan daripada Penang Black Panther hebat untuk perlawanan dengan KL Thunder, memandangkan Penang mempunyai Zarif Marikan, Faisal, Zul Husni, Daniel, pemain muda yang sedang meningkat naik. Namun kita kena berhati-hati, jangan selesa walaupun mereka pemain muda, tetapi bakat yang mereka ada, semangat juang yang mereka ada, itu yang harus kita waspadalah untuk perlawanan menentang Penang Black Panther. Pastinya satu situasi yang cukup getir buat KL Thunders bagi memastikan mereka tidak lagi keciciran mata sekaligus mampu untuk mempertahankan kejuaraan Liga yang dimenangi musim lalu. Adam Zamri untuk Nadia Arena. Baik, itu tadi misi KL Thunder untuk mereka berdepan 3 perlawanan di minggu yang kedua saingan STL musim 2022. Kita bersama dengan bekas pemain terbilang negara Azlan Mubin yang sekarang bergelar sebagai seorang cyclist yang hebat. Assalamualaikum, Azlan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Akbar Sari, idola ada ramai. Basikal duk simpan dah STL. Sekarang kita main takraw je. Okey, baik Lan. Kita fokus pada perbincangan kita Lan. KL Thunder lawan Penang Black Panthers untuk perlawanan pertama minggu yang kedua. Ini pertembungan epik ni Lan. Juara berganda berdepan bekas juara dan pencabar utama Penang tu. Jadi apa yang boleh Lan rungkaikan menjelang perlawanan yang sensasi ini Lan? Okey, untuk perlawanan ni pada saya ialah dia untuk KL Syahir adalah penentu. Yang mana saya kerap kali berkatalah, semalam pun saya sudah cakap juga dekat PMM, Syahir ni kalau kita imbas minggu yang pertama, Syahir sendiri sempat, saya sembang dengan dia lepas game, dia kata kalau ikut dia tak release lagi. Maksudnya Syahir dia tak 100% lagi dapat performance yang tepat. Sebab kita pun dapat tengok bila dia berdepan dengan ATM last week, servis dia banyak, kalau saya tengok memang servis dia banyak miscue, dia tak tepat, tak cukup laju. Seolah-olah dia punya pergerakan tak release, so dia masih ada gugup. Itu peribadi dia, jadi esok adalah penentu. Syahir besok dia kena turun. Saya tahu dia tahu apa yang dia nak buat, tapi dia pastikan dia betul-betul ready untuk dia release diri dia untuk dia perform sebagaimana dia perform sebelum ni. Mungkin tersangkut dengan ATM ialah dia ada gugup bila sebab dia berdepan dengan Nofaizo sebab mereka dalam national team. So dia rasa benda tu risau bila dia servis tak jalan, so dia tahu dia orang tahu training, so benda tu yang terganggu. Mungkin esok situasi berbeza, walaupun dia berdepan dengan Zarif, mungkin dia berdepan dengan Faisal, dua tekong ni, dan juga Zulusni di feeder, Killer, mungkin Haikal ataupun Daniel. Itu option ada Bening. Jadi besok untuk KL,
kalau Shahir on form, pada saya atas kertas masih ada advantage kepada KL. Selain Shahir, kalau dia jadi besok, dia ada Lan kat situ. 50-50 lah. Dia ada Mikul Zazwan. Dua pemain ni pun kalau Shahir agak slow di awal, dua pemain ni kena backup untuk tolak untuk supaya Shahir ni dia datang dengan performance. Cara dia ialah mereka kena satu bercakap, kena bagi confident dekat Shahir. Andai itu berlaku untuk Penang, mungkin akan ada situasi yang lebih sukar. Tetapi untuk permulaan, Penang akan pasti defend. Kalau dia berjaya defend Shahir untuk first ball, dia boleh ambil first ball, so mungkin itu cabaran untuk dia lah. Jadi saya rasa esok on game kita tengok first set. Ya. Baik, saya, Lan, kita ada 3 game lagi nak cerita ni, jangan panjang sangat. Baik. Okay. Lan, kita move to another game, pertemuan Perak Bison yang akan berdepan tugas getir menentang pendahulu saingan ketika ini ATM Guardians yang menewaskan KL Thunder tempoh hari. Jadi, mampukah Perak Bison mengutip mata penuh? Saya ringkaskan sikit, tak panjang, setengah jam ni. Okay. Untuk Perak pada saya mencabar juga. Walaupun first week dia bagus, okey, tapi ATM masih ada advantage lah. Kalau berdasarkan bertemu dengan KL, saya jangkakan besok untuk ATM Adam akan turun satu tekong. Sebab dia dah bagi confidence kepada ATM. Sebab Azizi pun tak akan turun first tekong. Dia masih dalam recovery. So keadaan besok, Mio adalah penentu untuk Perak. Kalau Mio menjadi servis yang lebih konsisten, tak mesti Perak menang. Dan saya percaya Perak akan menggunakan taktikal yang lebih berani. Dia akan keluar masuk dengan tekong. Kalau Mio tak jadi, dia segera akan keluarkan dalam satu set kan boleh buat 2 pertukaran. So Perak sekarang saya tengok lebih berani. Benda tu akan berlaku untuk Perak, saya tengok. Kalau kata Mio tak jadi, dia akan segera tukar Anwar. Sebab last week, Anwar dapat curi mata dekat ujung bila menang dengan Putrajaya Saibok. Okey, baik. Ini cerita game yang seterusnya, Lan. Kita intai juga posisi bawahan Liga. Dan bagaimana dengan nasib dua pasukan yang tewas 2 aksi minggu yang pertama. Johor Tigris menentang Putrajaya Saibok, Lan. Ini Farid cabaran dia. Untuk Farid sekarang bersama dengan Putrajaya Saibok, dia bekas teknik Muklis, dia pernah bersama dengan Aizat, dia pernah bersama dengan Muklis. Saya jangkakan esok kemungkinan kalau dari segi nak confidentkan tim Putrajaya, dia akan turunkan Farid. Tapi itulah Farid, dia akan berdepan dengan Aizat dan juga Muklis. Itu cabaran untuk Farid. Macam mana dia nak absorb yang sentiasa dia punya bekas teammate, dia tahu dia punya servis dan sebagainya. Kalau Putrajaya menggunakan Syaril, mungkin benda tu akan berlaku berbeza lah untuk Putrajaya dia punya game plan. Tapi saya tetap menjangkakan Farid akan turun sebab Farid ni defender bagus. Dan untuk Johor, cabaran dia ialah bila ketiadaan Faisal, bila ketiadaan Farid, tekong Khairul, Fakrul, Koon ni bukan saya tak bagus, pada saya bukan tak bagus, tapi dia belum cukup sampai level nak bawa Aizat dan juga Muklis dari segi servis dia. Attacking dia tak cukup untuk membantu Johor setakat ni. Itu yang saya tengok. Dan mereka masih lagi menanti Siwak Banca sampai. Dan confirmnya minggu ni, tekong import Johor tak akan sampai. Jadi cabaran lah untuk Johor. Johor perlu menang untuk dapatkan confidence sebab dia kalah 2 kali sebagai Abang kata, dan kalau dia menang esok dia lebih confident adalah bekalan nak bawa next dia nak lawan ATM. Kalau dia kalah esok dia akan struggle nak lawan dengan ATM nanti. Okey, baik Lan. Seterusnya game yang terakhir kita nak bincangkan, Selangor Piston pula sedang cari peluang untuk mengejar top 3 dan nampaknya tugas tu nampak macam mudah Lan sebab akan lawan tim tercorot Bomber Fighters. Boleh ke? Okey. Atas kertas saya setuju dengan Akbar, mungkin mudah untuk Selangor, tapi sebenarnya realiti pasukan ni tak mudah sebab Haziq dan juga Zuri tekong memang bagus, tapi diorang akan bergelut dengan experience. Experience maksudnya ialah dari segi confident bila on pressure. Saya tengok Selangor sebelum ni, Haziq dan juga dengan Zuri ni bila ditekan, bukan saya nak kata management tekan, tapi bila keadaan-keadaan yang struggle, mereka agak takut untuk nak gamble servis. Itu on fizikalnya lah. Tapi saya percaya besok kalau mereka menggunakan kelebihan yang ada, Selangor tetap advantage untuk game bertemu dengan Bomber besok. Kebiasaan saya jangkakan lah, Haziq akan turun dulu untuk Selangor. Kemudian kalau Haziq tak jadi, Zuri akan diturunkan. Sebab Zuri ni lebih bersuper sub. Super sub dia banyak bantu dari servis. Lan banyak gunakan perkataan jadi tak jadi ya? Tak boleh pada saya. Dia tak boleh. Selangor tetap akan menang besok pada saya lah. Apa pun berlaku, kalau Selangor kalah, bermaksud mereka masih bergelut dari segi confident lah. Itu je. Okey Lan. Ya. Secara ringkas, jangkaan Lan untuk aksi pertama minggu yang kedua STL. Selangor Bomber. Saya minta maaf Bomber, bukan saya tak boleh Bomber, tapi saya tetap memilih Selangor lah untuk first game.
Okey, baik. Terima kasih Lan. Terima kasih, jumpa esok. Okey.